Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita akan meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan adab-adab tidur. Saya mohon maaf tadi ada gangguan suara. Alhamdulillah kini kita kembali bersiaran di Facebook Live Masjid Habib Hassan Mu'attas. Baik, insyaAllah pada yang memegang kitab ini, Bidayatul Hidayah ini, bolehlah buka muka surat 68. Atau kalau ada cetakan lain, bolehlah buka tajuk Adab-adab Tidur. Hari ini kita nak bincangkan, nak kupas perkara berkaitan dengan bagaimana Imam Ghazali meletakkan sebuah kajian mengenai adab-adab kita sebagai seorang Muslim untuk tidur. Adapun baginda Nabi SAW dengan kekuatan fikiran Nabi, kehebatan Nabi itu, perkara yang biasa kita lakukan, kadang-kadang ia terjerumus pada kelalaian, tetapi Nabi bangkit menjadikan ia sebagai satu ibadah. Dengan sesiapa yang membawa adab-adabnya, maka tidurnya itu menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Tuan-tuan ibu sekalian, saya baca sekali lagi. Imam Ghazali mengatakan dalam muka surat 68, apabila engkau hendak tidur, maka hamparlah hamparanmu dalam keadaan menghadap kiblat. Dan tidurlah dalam keadaan mengiringkan badan ke sebelah kanan, seperti berbaring orang yang mati di liang lahat. Bangkit dari tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Siapa tahu barangkali rohmu dicabut oleh Allah Ta'ala ketika engkau sedang tidur pada suatu malam. Oleh kerana itu, bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu dengan keadaan engkau tidur dalam keadaan suci dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Subhanallah, ada macam-macam perkara berkaitan dengan adab-adab tidur yang barangkali kita dah tahu sebenarnya, ataupun kita ada perkara yang kita tak perasan berkaitan tidur. Kita nak tidur ni macam mana agaknya? Macam mana Nabi SAW tidur? Macam mana para sahabat Nabi tidur? Macam mana para awliya salihin, orang-orang salih ni, orang-orang alim ini mereka tidur? Sudah tentu mereka semua ini mengikuti baginda Nabi SAW menjadikan tidur mereka adalah ibadah. Tidur mereka adalah ibadah. Yang pertama, Imam Ghazali meletakkan di sini bahawa apabila kita nak tidur, adab yang pertama adalah menghamparkan. Bahasa orang Johor kata apa? Mengkibaskan, ya. Kita kena kibas tilam kita itu sekurang-kurangnya 3 kali. Sekurang-kurangnya 3 kali. Maka ada beberapa pendapat mengatakan, sebagai contohnya Imam Sayuti dalam menafsirkan bab adab-adab tidur, dia kata siapa yang hamparkan hamparan tidurnya itu, barangkali ada syaitan, iblis, kuncu-kuncunya sedang baring di pembaringan katil itu atau kasur itu. Jadi bila kita hamparkan dengan bacaan Bismillah umpamanya, maka semua syaitan, iblis, kejahatan yang ada di tilam itu akan dihilangkan, dikeluarkan. Hari ini, sains telah buat satu kajian. Apabila kita tidur semalaman dalam kasur kita, tilam kita, katil kita itu, apabila kita bangkit pada pagi hari, rupa-rupanya kita meninggalkan banyak sel-sel mati badan kita. Dan sesiapa yang tidur semula dengan sel-sel matinya itu, akan ada penyakit berkaitan dengan kanser. Subhanallah, kita tak pasti beberapa tahun yang lalu kenapa Nabi sebut begini, kena hamparkan hamparan kita ni, kena kibas hamparan kita ini sekurang-kurangnya 3 kali. Rupa-rupanya sel-sel mati dalam badan kita, ataupun kita tidur dalam katil orang lain, ada sel-sel mati yang tercabut dalam badannya itu menjadi activation cancer cell untuk badan kita. Wal'iyadzubillah. Maka Nabi memberi satu penjelasan dalam hadisnya, sebelum tidur itu mesti kena kibaskan, kita hamparkan atau kita tepuk katil kita itu sekurang-kurangnya 3 kali. Mudah-mudahan ia menjadi satu usaha untuk membersihkan sel-sel mati dalam badan kita, supaya tak masuk pada badan kita. Ini satu adab Nabi SAW, perkara berkaitan dengan katil atau kasur. Atau ada orang dia suka tidur dekat tikar dia. Subhanallah. Tuan-tuan ibu sekalian, kita memiliki banyak kenikmatan di negara kita, khususnya pada zaman generasi kita ini, kita tidur di dalam satu kenikmatan menggunakan katil. Kita tidur dengan katil, kan? Katil yang tinggi, yang empuk, yang nyenyak itu. Maka tidur itu mestilah kita jadikan tidur yang membawa kepada ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab-kitab lain, saya rasa di sini ada juga Imam Ghazali mengatakan, bayangkan kita tidur dengan nyenyak, dengan sedap, boleh jadi tidur kita itu memakan masa sehingga 8 jam,
kemudian kita tidur dengan nyenyak dengan baik selama hampir 60 tahun, maka barangkali 20 tahun umur kita telah lalai dengan tidur sahaja. Macam mana tu? Saya bayangkan kalau tidur kita ini tidur ibadah, kita tidur 8 jam pun jadilah insya-Allah tidur dalam keadaan ibadah pada Allah Ta'ala. Bukan tidur lalai. Bukan tidur seperti seekor haiwan yang tidak ada ibadah sedikit pun dalam tidurnya mereka itu. Bagaimana tuan-tuan ibu-ibu sekalian? Kemudian, Nabi SAW mengatakan di sini, dalam satu hadis yang dipetik oleh Imam Ghazali ialah tidur dalam keadaan mengiringkan badan ke sebelah kanan. Subhanallah. Bila kita tidur ini, antara adabnya adalah menghadap ke kiblat bila kita mengiringkan kanan kita. Tuan-tuan ni saya tunjukkan kalau depan ini kiblat, kita tidur macam inilah, kita menghadap kiblat, mengiring ke kanan. Posisi postur badan itu mengiring ke kanan. Baik, persoalannya kenapa kena mengiring ke kanan? Siapa boleh agak-agak boleh jawab? Kenapa agaknya tidurnya ini kita diberikan satu penegasan daripada Imam Ghazali, adab tidur itu mengikuti Nabi SAW adalah mengiring ke kanan. Kenapa tak tidur dalam keadaan terlentang? Kenapa tak tidur dalam keadaan mengiring ke kiri? Rupa-rupanya hari ini kita telah dapat tahu bahawa dalam medical mereka mengatakan tidur dalam keadaan mengiring ke kanan itu membuka pernafasan yang baik. Bila kita tidur mengiring ke kanan, paru-paru kita boleh membuka luas untuk bernafas dengan baik. Ibu sekalian, yang tak dapat tidur mengiring ke kanan itu, bolehlah tidur terlentang. Boleh juga, sebab ada asar daripada Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim mengatakan, Nabi ada kalanya Nabi berbaring terlentang, tetapi kakinya Nabi akan bersilang. Nabi tidur terlentang, tapi kaki Nabi bersilangkan. Itu juga adalah satu tidur sunnah. Namun yang dituntut pada malam hari bila kita nak tidur, itu mengiring ke kanan. Mengiring ke kanan. Dan ada banyak para ulama kita, sebagai contohnya Imam Ghazali juga dalam kitab Ihya mengatakan, ada kalanya Nabi tidur dalam keadaan mengiring ke kanan dan tangan Nabi ini begini. Tapak tangan Nabi itu menjadi bantal. Jadi bantal gitu. Hari ini orang-orang Jepun menemui satu kajian mengatakan siapa yang nak awet muda, anti-aging ni, orang yang suka pada kesihatan yang baik, khususnya orang perempuan, wanita, dia nak dapatkan satu usaha untuk anti-aging, awet muda, adalah tidur dalam keadaan tidak menggunakan bantal dan tidur dalam keadaan berbaring pipinya pada tangannya. Subhanallah, tuan-tuan ibu sekalian. Ini orang-orang bukan Muslim dah mula menemui banyak kajian-kajian saintifik yang mana Nabi dah cakap dulu dah. Kenapa? Rupa-rupanya bila kita tidur dalam keadaan tidak berbantal, kedut di wajah kita akan berkurangan. Subhanallah. Cuba bayangkan kita daripada awal kecil sampai ke hari ini kita suka tidur kat bantal. Macam-macam bantal kita beli. Kan? Rupa-rupanya bantal-bantal ini dia memberikan kita tidur yang enak, tidur yang nyenyak, tidur yang lazat. Namun memberikan kita barangkali wrinkle yang banyak lah, kedut-kedut di muka kan. Adapun Nabi SAW itu mengiring tubuh badan Nabi ke kanan dan Nabi berbaring pada tapak tangannya itu. Nampak tak? Satu research dibuat oleh Dr. Fazila Kamsar, dia kata, siapa yang tidur dekat tapak tangannya itu, tapak tangan itu akan menghantar banyak mesej-mesej ke dalam rohani dia. Tapak tangan ini, apa yang diusahakan dengan zikir, dengan pertolongan orang, dia bila kita tidur, dia akan menghantar banyak isyarat pada rohani kita. Ini semua bentuk-bentuk adab kita dalam tidur lah, tuan-tuan ibu sekalian. Dan insyaAllah pada malam ini, apabila kita nak tidur nanti, kita cuba yang pertama tadi hamparkan katil kita itu sebanyak 3 kali. Kibas semua, kotor segala debu, segala sel-sel mati semua itu. Kemudian kita berbaring dan kita lihat posisi katil kita itu kalau boleh diubah, kita ubah kalau kita baring ke kanan itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ini satu sunnah Nabi SAW. Kemudian Imam Ghazali letak di sini, ketahuilah bahawasanya tidur itu seumpama mati dan bangkit dari tidur itu umpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Bila kita mengiring ke kanan, rupanya itulah posisi kita dalam kubur. Dan bila kita tidur, kita kena ingat kita dalam keadaan seolah-olah kita telah masuk ke alam kubur. Dan bila kita bangun pagi itu,
kita bangun bangkit daripada alam kubur. Subhanallah, tuan-tuan. Allahyarham Datuk Ismail Kamus kata, tidur itu adalah mati seketika. Mati itu adalah tidur selama-lamanya. Cantik dia punya susunan ayat Allahyarham Datuk Ismail Kamus. Tidur itu mati sekejap, seketika. Mati itu tidur selama-lamanya. Jadi rupa-rupanya orang Islam itu tiap malam dia nak tidur, dia kena istisyar, dia kena bawa satu pemikiran yang dia akan mati meninggalkan dunia ini. Dia akan meninggalkan semua urusan dunia ini. Tidak ada apa-apa lagi dalam tangannya. Hartanya, kedudukannya, keluarganya, cucunya, kejayaannya, apa dimiliki, semuanya tak akan bawa ke alam kematian nanti. Jadi tidur itu satu muhasabah untuk dia. Satu istisyar untuk dia memiliki satu pemikiran yang dia akan tinggalkan dunia. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Baik, ada beberapa wirid yang kita kena bawa sebelum tidur. Para ulama mengatakan sebagai contohnya, antara tuntutan daripada hadis Nabi SAW adalah sebelum kita tidur itu, kita baca sekurang-kurangnya satu ayatul kursi. Satu ayatul kursi. Kerana apa? Siapa yang membaca satu ayatul kursi sebelum tidur, maka Allah akan hantarkan 2 malaikat untuk menjaganya sampai ke siang hari, sampai ke fajar. Kerana apa? Ini satu perlindungan daripada bacaan itu. Barangkali kalau kita tidur itu ada orang hantar kita sihir, santau, babanya pukau. Dalam keadaan kita tidur, insya-Allah, dalam keadaan kita baca ayatul kursi, maka Allah Ta'ala akan lindungi kita daripada segala macam bahaya. Begitu juga afdal, para ulama sebagai contohnya Syekh Abu Bakar At-Tartushi, ada seorang alim ni, dia kata orang-orang Islam itu sebelum tidur kena baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, tidurnya akan jadi tidur yang baik. Rumahnya dilindungi daripada kebakaran dan kecurian. Dan rohaninya itu akan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak kita bawa bacaan ini? Simple, ringkas, basic. Sebelum tidur, kita baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya tadi kita dah baca ayatul kursi, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Begitu juga saranan para alim kita, kekuatan kita kalau kita ada usaha untuk bersihkan jiwa kita, iaitulah sebelum tidur kita baca 3 surah. Surah Sajdah, surah Luqman, dan surah Tabarak. Surah Tabarak. Kerana itu hadis Nabi. Surah Al-Mani'ah kan disebut sebagai surah halangan. Suratul Tabarak muni'a min azabil qabr. Siapa yang baca surah Tabarakalladzi itu, surah Al-Muluk itu, dia adalah satu perlindungan, penghalangan daripada azab kubur. Sekurang-kurangnya kalau tak boleh baca 3 surah itu, kita baca surah Tabarakalladzi. Surah Tabarak 30 ayat sampai habis. Alhamdulillah di Johor baru ini, di negeri Johor ini khususnya, ada satu penegasan daripada pemimpin kita, setiap lepas isyak kita kena baca surah Tabarak. Ini satu usaha untuk kita dapat persediaan adab tidur lah ibu sekalian. Supaya tidur itu dalam keadaan kita telah tunaikan adab dan tidur jadi ibadah pada Allah Ta'ala. Tidur jadi ibadah pada Allah Ta'ala. Baik. Satu ketika Sayyidatina Fatimah Zahra bertemu dengan Nabi SAW, mengadu kerana banyak kebajikan yang dibuat di rumahnya, dimasak, penat dalam keadaan letih, banyak usaha-usaha yang dibuatnya itu, sehingga diminta pada Nabi SAW, boleh tak dapatkan satu orang pembantu. Apabila ditanya kepada Nabi, boleh tak ananda Nabi ni, puteri Nabi ni, dapat seorang pembantu yang boleh bantunya untuk menguruskan hal-hal rumah lah, basuh baju, cuci pinggan, masak umpamanya. Maka Nabi SAW mengatakan boleh, tapi ada lebih afdal daripada itu. Nak tak aku berikan perkara yang lebih baik daripada pembantu? Iaitu kata Nabi, sebelum tidur bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, tiupkan pada telapak tanganmu, usapkan ke seluruh tubuh badanmu. Maka Sayyidatina Fatimah Zahra bila dibuat begini, rupa-rupanya keesokan hari dia tidak penat sedikit pun. Maka Alhamdulillah para salihin, mereka setiap kali sebelum tidur, antara amalan mereka adalah membaca Subhanallah 33,
Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, hembuskan ke tangan kita, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh badan kita yang akan kita dapat. Maka keesokan hari kita akan bangun dalam keadaan segar, cergas, sihat, bagus sekali. Boleh kita amalkan. Banyak ni kita nak baca sebelum tidur. Agak larat ke tidak tu? Jadi bolehlah ibu-ibu sekalian. Kalau surah yang kita nak baca tu mungkin boleh kita amalkan, boleh kita mulakan setelah kita sembahyang witir. Kita dah sembahyang isyak, sembahyang ba'diyah, kita dah wirid. Barangkali ada daripada kalangan kita lepas sembahyang isyak dia baca Ratibul Haddad umpamanya, sebab lepas maghrib biasanya kita baca Quran. Dan lepas isyak kita biasanya kita akan berwirid. Kita akan baca Ratibul Haddad, ada yang baca Ratibul Amtas, ada yang baca apa-apa wirid-wirid yang diberikan oleh tuan gurunya. Dan sebelum kita bangun tu, kita cuba kita baca surah Tabarak. Nanti bila kita dah dekat katil nanti, barulah kita amalkan Bismillah 21 kali. Kemudian kita baca tasbih Fatimah ni, iaitu Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Tuan-tuan ibu-ibu sekalian, ingat, bila kita nak tidur ini, salah satu adabnya adalah kita jaga wuduk kita. Jaga wuduk kita. Habis Ustaz, kalau kita baring je tersentuh suami, nanti batal wuduk. Bukan itu maksudnya. Maksud di sini, persediaan kita bila kita ada wuduk, Allah akan angkat roh kita. Allah akan angkat roh kita. Ada asar mengatakan, siapa yang tidur dalam keadaan berwuduk, membaca wirid, baca doa, maka apabila dia tidur, rohnya akan sujud pada Allah, di arasy Allah, sampai dibangun nanti. Nampak tak? Roh kita entah ke mana merayau malam. Ada yang mimpi macam-macam, ada yang mimpi terjun bangunan, ada yang mimpi bawa kereta Ferrari, macam-macam. Ada yang mimpi berlakon kat filem, Allahu Akbar, macam-macam mimpinya. Tapi kalau kita membawa adab-adab ini, insya-Allah, roh kita akan sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ibu sekalian, jadi ini satu perkara berkaitan dengan adab kita tidur. Nak jadikan tidur kita tidur yang kualiti. Begitu juga ada satu doa daripada Nabi SAW. Doanya panjang. Nanti saya akan minta saudara Syed Farouk kita untuk tempelkan di Facebook. Satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW apabila tidur dah baring tu. Kita dah baca semua siap yang tadi saya kongsikan. Bila kita dah baring tu, kita ada satu lagi doa kita nak baca. Iaitu saya baca sedikit, tuan-tuan ibu sekalian. Satu doa yang dibawa oleh Nabi berbunyi, Bismika Rabbi wada'tu jambi, Bismika arfa'u faghfir li dhanbi, Allahumma in amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfadha bima ahfadha ibadika salihin. Ini satu doa yang panjang. Saya nanti berikan insyaAllah pada Tuan Syed Farouk untuk tempelkan di Facebook. Allahumma wada'tu jambi. Ini satu doa yang dibawa oleh Nabi SAW. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan nama Allah, aku telah membaringkan tubuh badanku. Nanti ada panjang. Ada pengampunan dosa. Dan kemudian di pertengahan doa yang diajarkan Nabi tadi, Ya Allah, berbunyi begini. Ya Allah, kalaulah engkau menggenggam roh ini, maka jagalahnya. Maksudnya kita meninggal dunia lah tuan-tuan. Tetapi kalau engkau pulang semula, maka jadikanlah pulangan ini seperti pulangan orang-orang salihin, hamba-hambamu yang saleh. Betul. Baik, inilah beberapa perkara berkaitan dengan tidur. Subhanallah, ada macam-macam perkara sebenarnya kita nak tidur. Tapi ada orang dia tidurnya itu setiap kali dia nak tidur di dalam keadaan dia menonton filem umpamanya dalam keadaan terlalu ngantuk, maka dia tidur di depan televisyen. Dia yang tidur dalam keadaan bermain handphone sampai ke larut malam. Dia tidur dalam keadaan begitu jatuh handphonenya. Maka mereka ini barangkali tidur dalam keadaan kelalaian. Tidur dalam keadaan lalai. Dia tidak ada persediaan. Tidak ada persediaan. Itu yang banyak mudaratnya tu. Bila bangun tidur dalam keadaan Prozac. Prozac ni apa? Dalam keadaan terlalu stres. Bila bangun tidur itu dalam keadaan akalnya tidak dapat menerima banyak kebaikan, maka hidupnya penuh dengan tekanan. Tuan-tuan ibu sekalian, jadi marilah sama-sama kita cuba amalkan satu aktiviti yang hebat ini, iaitulah adab-adab apabila kita nak tidur. Macam-macam benda kita nak baca. Dan saya percaya banyak ibu-ibu di sini mengamalkan macam-macam wirid apabila nak masuk tidur. Mudah-mudahan dapat istiqamah, dapat banyak kebaikan pulangan daripada Allahu Rabbul Jalil.
Baik, ada satu lagi perkara yang ditekankan di sini, kata Imam Ghazali, oleh kerana itu bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu dengan engkau tidur dalam keadaan suci dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Setelah kita dah siap semua, setiap malam kita kena edit, perbetulkan wasiat kita. Sebab ada hadis Nabi kata siapa yang meninggal dalam keadaan wasiatnya telah tertulis, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Dia dah bersedia nak meninggal dunia. Oleh itu, kita usahakan, ada orang tulis wasiat dekat diary dia. Ada orang tulis kat kertas, dia letak dekat bawah bantal dia. Dekat mana-mana pun boleh lah tuan-tuan ibu sekalian. Supaya anak-anak kita tahu bila kita meninggal dunia, atau pasangan kita tahu apa yang kita nakkan lepas kita meninggal dunia. Barangkali ada hutang yang perlu dibayar, ada hak-hak yang perlu dilunaskan, ditunaikan, ada hadiah diberikan, ada hibah diberikan, ada macam-macam perkara yang kita tak dapat nak buat, kita selitkan dalam wasiat kita. Jadi tiap-tiap malam kita edit wasiat kita itu, kalau boleh. Kalau tak boleh, 2 hari sekali pun boleh lah tuan-tuan ibu sekalian. Supaya dapat tidur dalam keadaan beradab dengan Nabi, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian hendaklah engkau tidur di dalam keadaan bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan meminta ampun dari segala kesalahan, dan dalam keadaan berazam bahawa engkau tidak akan mengulangi lagi apa-apa maksiat yang pernah engkau kerjakan, dan berazamlah untuk berbuat kebaikan kepada seluruh orang Islam jikalau engkau Allah bangkitkan engkau pada pagi esok. Subhanallah. Tuan-tuan ibu sekalian, pada ketika kita nak tidur itu, berkata-kata dalam hati, Ya Allah, aku minta ampun atas segala dosa-dosa yang aku lakukan pada hari ini. Kan maksudnya apa? Tidur dalam keadaan jiwa suci, jiwa bersih. Ini ada doa ni. Puan Fatimah Abdul Aziz telah selitkan. Bismika Rabbi wada'atu jambi bika arfa'u faghfir li dhanbi in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha biha bima tahfadhu bihi ibadika salihin. Boleh juga. Ini pun satu versi doa juga, sama je. Ada macam-macam versi, lebih kurang. Ini kita kena hafalkan. Baik, tadi Imam Ghazali kata, apabila nak tidur ni, kita kena maafkan semua orang. Berkata seorang al-alim Ibnu Abdul Rahman Al-Jufri, dia kata apa? Kalaulah kita nak menggembirakan hati Nabi SAW sebelum tidur, tiap-tiap malam nak gembirakan Nabi SAW, iaitulah dengan memaafkan semua orang yang mungkin menzalimi kita. Dengan memaafkan semua orang menzalimi kita. Boleh tak tuan-tuan ibu sekalian? Barangkali nak cakap mudah. Ada daripada kalangan kita diuji dengan kesihatan, dizalimi dengan rakannya. Ada orang dia sihat, lepas tu dia kena aksiden, dia dengan mana-mana orang, tiba-tiba dia jatuh sakit akibat aksidennya orang, kelalaian orang yang lain. Maka dia menjadi satu perkara, kalau dia nak mendapatkan keridhaan Allah, kesenangan hati oleh Nabi SAW, sebelum tidur itu dia maafkan semua orang. Dia maafkan semua orang. Macam mana tu agaknya? Boleh tak tuan-tuan ibu? Kan ada satu kisah yang kita tahu, biasa kita dengar. Satu hari ada seorang sahabat Nabi sedang berjalan, maka Nabi sebutkan pada sahabat-sahabat lain, pada Khulafaur Rasyidin, ini antara ahli syurga. Ini adalah ahli syurga. Maka diringkaskan cerita, Sayyidina Umar tak nak tahu kenapa Nabi berbuat begitu, Nabi berkata begitu. Sayyidina Umar pun pergilah ke rumahnya, meminta izin untuk rehat di rumahnya. Pada malam hari, Sayyidina Umar tidak melihat. Dia bangun malam, solat. Dia bukan daripada kalangan ahli zikir. Dia tak bangun malam pun, dia sembahyang pun biasa je. Kemudian dia tak zikir panjang pun, baca Quran pun biasa je. Maka setelah beberapa waktu, Sayyidina Umar tanya pada dia, wahai fulan, sebenarnya apa amalan kau ni? Sampai Nabi ada sebut beberapa perkara baik bagi kamu. Apa yang Nabi kata? Kata Nabi, kau ni daripada kalangan ahli syurga. Kata Nabi, Allah Akbar, hebat orang ni. Dia pun dengar, ya Allah, gembira dia. Kata Sayyidina Umar, apa amalan kau? Aku tengok kau tak bangun malam pun, semayang malam. Kemudian zikir pun biasa je, semayang pun biasa je, semayang basic-basic je. Kemudian kau ni Quran pun nampak biasa je. Apa ada amalan yang special kau bawa? Kata fulan ini, kata sahabat Nabi tadi, aku setiap malam tak akan tidur kecuali memaafkan semua orang yang menzalimi aku. Allahu Akbar, hebat hati dia, bersih hati dia. Sebelum tidur dimaafkan semua orang yang dia telah dizalimi, diberi banyak kesusahan, orang fitnah dia barangkali, orang tak berikan hak dia, ada orang
dipinjam duit tak boleh pulang-pulang, bertahun, 12 tahun. Macam mana tu agaknya tuan-tuan? Orang datang pinjam duit kita, 20,000, 30,000, nak ada usahakan, contoh lah saya kata contoh, tak semestinya betul. Tapi bila sampai satu tahap, dia buat dak je, tak bayar pun. Kita pun tiap-tiap malam sakit hati nak tidur, kita fikir-fikir dia. Kan? Kita akan fikir kan, orang-orang yang memakai harta kita, khususnya duit kita, cash kita ini, apabila tak dapat pulang, maka tiap-tiap malam kita akan terfikir-fikir dia, kenapa lah tak pulang? Allah sakitnya hati. Kemudian kita nampak pula dia beli barang-barang hebat, beli kereta baru, beli Toyota baru contohnya, kan? Allah, kita nak guna duit ni. Macam mana ni agaknya? Tiap-tiap malam kita fikir dia. Allahu Akbar. Maka rupa-rupanya ada saranan daripada Nabi SAW, orang begini kita maafkan. Memang hak kita boleh kita minta, dan kita cuba kita minta, apa-apa selain daripada apa yang saya mention tadi, barangkali ada harta yang lain, kereta, apa keumpamanya, ada hak-hak kita, yang orang tu tak nak pulang, dan kita pun dah usahakan minta, dia pun tak nak pulang juga, tak nak bayar juga, maka saranan daripada Nabi SAW, bersihkan hati, kita ampunkan, kita maafkan. Kita maafkan. Kita telefon dia, kita kata, Fulan, saya dah bagi awak banyak masa, awak tetap tak nak pulang juga duit tu. Agaknya mungkin awak memang ada kesusahan. Beginilah, saya pun tak nak sakitkan hati saya tiap-tiap malam, saya halalkan sajalah apa yang awak ambil tu. Nampak tak, boleh tak tuan-tuan ibu buat gitu? Besar ni benda ni, nak buat susah ni. Tapi oleh kerana kita nak memiliki hati yang baik sebelum tidur, kita kena maafkan semua orang. Baik orang yang kita suka atau orang yang kita tak suka. Allahu Akbar. Ini satu saranan daripada Nabi SAW. Sebelum tidur, kita minta ampun kepada Allah. Tidur dalam keadaan taubat, istighfar kepada Allah Ta'ala. Kemudian, kita maafkan semua orang. Kita maafkan semua orang. Orang yang mengata kita, ada orang mengata ayah kita. Ada orang mengata ibu kita. Allahu Akbar. Ada kerabat-kerabat kita sendiri mengata pada keturunan kita. Kan? Ada kerabat-kerabat sendiri tak suka dengan kita, datang rumah kita. Dia tak pandang pun keluarga kita. Kan? Ada keluarga kita barangkali dapat baby. Dia tak pandang pun baby tu. Tak suka pun. Dia datang tengok pun nak tanak je. Buat syarat je. Maka golongan ini kita maafkan sajalah. Kita maafkan sajalah. Dan kita minta ampun pada mereka. Daripada Allah. Kita minta ampun untuk mereka daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunkan mereka, Ya Allah. Berilah mereka hidayah, Ya Allah. Kerana mereka ni tak sedar lagi, Ya Allah. Ini cara untuk kita bersihkan jiwa sebelum tidur. Jadi orang Islam itu, orang mukmin itu tidur dalam keadaan jiwanya bersih sebersih-bersihnya. Cuba bayangkan tuan-tuan ibu, kita ada zikir, kita ada baca ayatul Quran, kita ada wirid, kemudian kita sebelum tidur tu boleh pula kita memaafkan semua orang yang telah berlaku zalim, jahat, menyusahkan kita dalam hidup kita. Maka insya-Allah kita telah tidur dalam keadaan baik sekali. Baik. Hendaklah engkau ingat bahawasanya pada suatu waktu nanti jasadmu akan terbujur sujud di liang lahat. Engkau akan tinggal di sana bersendirian. Tiada siapa yang mahu bersamamu kecuali hanya amalanmu. Dan tiada yang berfaedah di kala itu kecuali hanya usahamu. Dan janganlah engkau merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan menyiapkan hamparan yang empuk-empuk. Kerana tidur adalah mengosongkan bagi makna kehidupanmu kecuali apabila engkau melihat bahawa jagamu itu merosak akan agamamu, maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Subhanallah tuan-tuan ibu sekalian. Salah satu saranan daripada Imam Ghazali, bila kita tidur, kita kena ingat, yang satu masa nanti kita akan mati, jasad kita akan terbujur, kita dalam keadaan tidak boleh mengawal lagi, tak boleh mengendalikan lagi badan kita dah meninggal dunia. Dan kita akan dihisap segala bentuk amalan kita yang telah kita buat di dunia ini. Daripada awal kita akil baligh sampai kita meninggal dunia, apa yang kita buat semuanya akan dihisap, akan dinilai oleh Allah. Jadi tiap-tiap malam kita kena ingat tu, ya Allah, satu masa nanti akan meninggal dunia, macam mana? Kata Nabi SAW, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang bijak itu, dia akan sentiasa hisap diri dia. Man dana nafsahu, dia akan sentiasa merasakan macam mana besok ni nak meninggal dunia ni, apa persediaan aku, apa amalan aku ni. Ada orang boleh baca Quran satu hari juga 11 juzuk lah tuan-tuan ibu sekalian. Satu hari dia boleh baca Al-Quran 11 juzuk. 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Plus 11 juzuk dia dapat. Nampak tak? Orang yang baca satu hari 11 juzuk, kalau selama 3 hari dia berbuat begitu, maka dia akan khatam 30 juzuk plus dia dapat lagi 3 juzuk. Ada orang begitu. Hebat orang ini. Nampak tak tuan-tuan? Amalan dia nak masuk ke alam kubur.
Ada orang dia boleh solat sampai berbanyak-banyak kali solat. Solat duhanya banyak, solat tahajudnya banyak, tiap-tiap seminggu sekali dia boleh solat tasbih. Kemudian dia cuba usahakan Senin Khamis dia puasa, kalau tak dapat dia puasa 13, 14, 15. Tiap-tiap bulan dia begitu. Wiridnya tiap-tiap hari dia baca wirid, wirid, wirid. Dan dia jaga lidahnya daripada mengata orang, dia tak cerita pasal orang, dia tak nak buka aib orang, dia tak nak discuss pasal orang. Maka orang begini dia bersedia dalam keadaan dia dapat takwa apabila dia meninggal dunia. Apabila dia badannya, sekujur badannya itu dilentangkan, dibentangkan dalam keadaan dia meninggal dunia, maka dia dapat amalan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ibu sekalian. Tadi kata Imam Ghazali, janganlah kita rangsang nak tidur awal, empuk-empuk. Kita nak tidur yang seenak. Rupa-rupanya satu hari nanti kita akan meninggalkan semua tidur ini. Subhanallah. Ketahuilah bahawasanya siang dan malam itu hanya 24 jam sahaja. Maka janganlah engkau tidur pada waktu siang atau malam lebih daripada 8 jam. Kerana jikalau engkau berumur 60 tahun, maka memadailah engkau menyanyiakan daripada umurmu itu sebanyak 20 tahun. Iaitu sepertiga dari umurmu. Ini saya tadi katakan kan, orang yang kita biasanya kalau kita tidur, contohnya 8 jam, 9 jam, dan tidur kita tidak ada wirid, tidak ada bacaan, tidak ada apa-apa, maka kata Imam Ghazali, kita telah, suku hidup kita tu, kita telah sia-siakan, sia-sia je lah hidup kita ni. Jadi mari sama-sama tuan-tuan ibu sekalian, selagi mana nafas kita masih ada, kita perbetulkan tidur kita. Minggu lepas pun kita dah bincang kan, tidur positif, tidur negatif, 2 minggu lalu. 2 minggu lalu kita ada sentuh bab tidur kan. Jadi pada hari ini, kita tahu Imam Ghazali meletakkan bahawa adab-adab besar dalam kita tidur ini menjadikan semuanya itu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidur tak sia-sia lah. Kita bangun pukul apa pun, tidur itu menjadi satu ibadah besar pada Allah Taala. Baik, sebelum engkau tidur, hendaklah engkau persiapkan siwakmu, miswakmu. Alat bersiwak seperti berus gigi dan seumpamanya, sebaik-baiknya kayu sogi lah tuan-tuan ibu. Dan hendaklah engkau siapkan air untuk engkau suci dan berazamlah ketika hendak tidur itu, engkau ada gangguan tadi sikit. Baik, kemudian berazamlah ketika hendak tidur itu engkau bangun malam, tengah malam untuk sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh, kerana 2 rakaat di tengah malam itu merupakan satu perbendaharaan dari perbendaharaan kebaikan. Maka hendaklah engkau perbanyak perbendaharanmu untuk menghadapi hari kefakiranmu. Dan harta benda dunia ini sedikit pun tidak berguna bagimu apabila engkau telah mati. Al-Imam Al-Sfahani, seorang alim ini, apabila meninggal dunia, anak muridnya mimpi dengan beliau mengatakan, wahai Tuan Guru, sekarang ni sudah tentu Tuan Guru Allah telah ampunkan dosa, Allah angkat darjat sebab Tuan Guru ni orang yang berilmu, hafal Al-Quran 30 juzuk, akhlak mulia, sedekah bukan main. Hebat Tuan Guru kan, betul tak? Kata Tuan Gurunya di mimpinya itu, Allah berikan satu kedudukan kepada Tuan Guru tadi dalam mimpi. Dia kata, wahai anak muridku, sebenarnya semua amalan aku sebenarnya tertolak. Semua amalanku tertolak. Baik puasaku, semuanya tertolak. Kecuali dulu aku pernah, setiap kali nak tidur, aku berazam untuk bangun, untuk solat 2 rakaat tiap-tiap malam, maka itu je lah yang Allah terima, rupa-rupanya. Itu je lah amalan yang Allah terima, rupa-rupanya. Tiap-tiap malam berazam, nak bangun malam, sekurang-kurangnya nak solat 2 rakaat solat sunat kepada Allah Ta'ala. Jadi ini satu benda yang kita tak boleh sia-siakan tuan-tuan ibu-ibu. Kalau saya difahamkan di beberapa kota-kota lama di negara-negara Arab tua, sebagai contohnya di selatan Hadramaut, di negara Yaman itu, dan juga di negara-negara contohnya di Fez, Morocco, mereka ni memberi satu adat, satu usaha adat yang mana kalau dah meningkat umur 40 tahun ke atas, maka suami pada pasangan, mana-mana pasangan ni, mereka akan cuba gulung tikar. Tuan-tuan, ini cerita saya rasa ratusan tahun yang lalu, satu adat yang mereka bawa dalam hidup mereka. Kalau dah sampai umur 40 tahun, maka si suami ini akan menggulung tikar tidurnya itu, mengatakan pada isterinya, sekarang ni umur dah 40 tahun, kita kena sedia untuk kematian. Jadi marilah kita bangkit tiap-tiap malam solat. Tidurnya mereka tak tahu tidur macam mana tu. Ada yang kata tidur menyandar dekat tiang, tidurnya mereka tidak menselesakan tidur mereka supaya mereka dapat bangun malam. Nampak tak? Ada begini tuan-tuan. Sebab itulah kita dah hampir-hampir untuk meninggalkan dunia apabila telah meningkat usia kita.
Jadi kata Imam Ghazali, tiap-tiap malam kita kena berazam untuk bangun malam. Tadi Imam Ghazali sentuh bahawa khususnya untuk tidur ini kita siapkan miswak kita. Itu pun satu adab juga tuan-tuan dan ibu. Antara yang dibuat oleh Nabi SAW, diceritakan oleh Imam Tirmizi, setiap kali sebelum tidur Nabi akan siwak dulu. Kemudian bila bangun tidur Nabi akan siwak dulu. Maka siwak ini, kayu sugi ini memberikan banyak khasiat untuk tubuh badan Nabi. Usus-usus untuk perut. Sebab itulah Nabi SAW adalah seorang yang sangat sihat sebenarnya. Jadi kalau kita ada kekuatan, sebelum tidur ni kita cuba siwak dulu sedikit. Nah, lepas tu kita bersihkan siwak kita. Nanti bangun tidur, kita siwak dulu. Mulakan dengan siwak dulu, baru kita minum air. Sebab ada juga pandangan mengatakan sebelum tidur, sesiapa yang suka siwak sebelum tidur, maka Allah berikan dia kekuatan pada mulutnya, pada seluruh anggota dalam mulutnya, dan ketajaman fikirannya. Kalau kita ada anak-anak atau rakan-rakan yang kata, saya ni sekarang ni banyak lupa-lupa lah. Sekarang ni saya macam banyak tak ingat nama-nama orang, sudah mula lupa-lupa. Jadi kita sarankan sebelum tidur, cuba siwak dulu. Tu adab tu. Siwak dulu kan, sebelum tidur kita siwak dulu. Nanti bangun tidur kita siwak. InsyaAllah, kita akan dapat kekuatan akal. Ingat tak tuan-tuan dan ibu, dulu saya pernah kongsikan satu kisah bagaimana ada seorang solehin ini, orang soleh, dia sangat cintakan dengan siwak. Dalam bab siwak dulu kita pernah bincangkan ni, kalau ibu-ibu ingat lagi. Ada seorang soleh ini, dia sangat suka dengan kayu miswak ni. Suka sebelum solat disiwak, sebelum wuduk disiwak, sebelum masuk rumah disiwak, sebelum masuk masjid disiwak, sebelum tidur disiwak, bangun tidur disiwak. Satu hari, sampailah ajalnya, dia meninggal dunia dalam keadaan tidur. Dia dapat husnul khatimah. Di dalam keadaan tidur tu, dia meninggal dunia. Jadi dia pun tak perasan yang dia dah meninggal dunia. Maka apabila malaikat datang, rohnya dibangkitkan, rupanya bila dia bangun daripada kematian itu, dia ceritakan begini tuan-tuan dan ibu sekalian. Dia cari siwaknya dekat kiri kanan. Dia tak perasan tu dah meninggal dunia. Maka dia pun tanya pada malaikat yang datang, mana siwak saya? Saya setiap malam saya tidur, saya letak kat sini. Subhanallah, dia ceritakan dapat arahan daripada Allah Rabbul Jalil. Orang ini Allah ampunkan dosa-dosanya kerana dia terlalu cinta kepada miswak, kayu sugi. Sebelum tidur pun disiwak, bangun tidur pun disiwak. Maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya kerana mengangkat sunnah Nabi SAW. Jadi Imam Ghazali kata siwak ni satu alat yang kita kena bawa sebelum tidur. Kemudian di sini Imam Ghazali tadi mengatakan hendaklah kita siapkan air untuk kita bersuci. Ini zaman dulu, zaman tidak ada teknologi toilet, dan hari ini kita dah ada, setiap rumah kita ada toilet, kita ada elektrik, kita ada air. Maka tak payah ada persiapan ini. Sebab kita bangun tidur itu, kita boleh bersihkan diri kita di toilet rumah kita. Itu pun satu persiapan juga sebenarnya. Jangan kita tak perlu susah-susah kita bawa air, cari air gitu kan. Kendi air itu kita letak kat tepi tempat tidur kita, tak perlulah tuan-tuan ibu. Kita realistik, kita gunakan kemudahan dengan baik. Bangun tidur, kita pergi toilet untuk bersihkan diri, mandi dan sebagainya. Baik, kemudian bacalah ulemu ketika hendak tidur akan doa. Subhanallah, Imam Ghazali dah letak dah doa ni. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika rafa'u faghfir li dhanbi. Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika min syarri kulli dhi syarr wa min syarri kulli dabatin anta akhidhu min nasiyatiha. Inna rabbi ala sirati mustaqim. Ini doa ni kalau ibu-ibu tak dapat hafal, bolehlah letak kitab Bidayatul Hidayah ni kat tepi tilam kita. Tiap malam kita belik, kita baca. Kalau yang bagi yang tak dapat hafal atau belum hafal lagi, tiap-tiap malam kita belik buka muka surat 69 ini, kita baca doa ni. Pun boleh juga, tidak ada masalah. Kemudian adalah banyak doa-doa Imam Ghazali ajarkan kita. Sebagai contohnya, kita buka muka surat 70-71. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha wa in amattaha faghfir laha wa in ahyaytaha tahfadhu biha ibadika salihin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma akilni fi ahabbi as-sa'ati ilayk واستعملني بحب العمل إليك حتى تقربني إليك زلفى وتبعدني من سخطك بعدا أسألك فاعتني فأستغفرك فاغفر لي وأدعوك فاستجب لي. Allah, macam-macam doa kita nak baca ni. Tuan-tuan ibu sekalian, ini antara doa-doa yang Imam Ghazali bangkitkan di sini
supaya kita dapat berwirid sebelum kita tidur. Saya teringat ada seorang alim, katanya antara cara untuk bermimpi Nabi SAW, kerana satu hadis Nabi kata, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan." Atau kama qala Nabi. Kata Nabi, siapa yang mimpikan aku, maka dia sebenarnya telah bertemu dengan aku secara benar. Kerana syaitan takkan sekali-kali datang menyerupai Nabi dalam mimpi kita. Maka ada seorang alim ini, dia memberitahu dalam maqalahnya, dalam kajiannya, kata salah satu cara paling ringkas, paling senang nak mimpikan Nabi SAW adalah setelah kita berwirid nak tidur itu dalam keadaan berwuduk. Setelah selesai wirid-wirid kita, nanti masa nak tidur itu, kita membaca selawat yang paling ringkas sampai kita tertidur. Sebagai contohnya, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sampai kita tertidur. Ucapan akhir bacaan itu adalah selawat ke atas Nabi, maka insya-Allah kita akan dapat mimpi Nabi SAW dengan izin Allah Ta'ala. Ramai yang telah lakukan begini dan mujarab. Sebelum waktu kita nak lelap itu, kita selawat ke atas Nabi SAW. Maka insya-Allah kita akan bertemu dengan Nabi dalam mimpi-mimpi kita. Mudah-mudahan ini bagus sekalian. Baik, sedikit lagi kata Imam Ghazali. Setelah itu, setelah kita baca doa, adalah kita baca Ayatul Kursi, kita baca Amanah Rasul, sampai ke akhir surah Baqarah, kita baca surah Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Mulk. Dan berusaha supaya engkau tidur dalam keadaan zikir, dalam keadaan suci. Maka siapa yang mengerjakan demikian, nescaya rohnya naik ke atas arash dan akan ditulis seperti orang yang sembahyang sampai masa ia bangun dari tidurnya itu. Subhanallah. Saya dah nyatakan tadi, antara video-video yang kita boleh baca begini, Ayatul Kursi itu tak boleh ditinggalkan. Saya kongsikan tuan-tuan ibu sekalian, Ayatul Kursi daripada surah Al-Baqarah ini ada banyak tempat yang kalau kita tak boleh tinggalkan. Yang pertama, sebelum keluar rumah, kena baca Ayatul Kursi supaya Allah selamatkan kita daripada segala macam nature act, bencana. Kemudian kita amalkan ketika di luar rumah. Ketika kita bawa kereta umpamanya kan, di luar rumah kita baca sekali. Kemudian ketika hendak pulang ke rumah, on the way nak balik rumah tu, sebelum sampai ke rumah tu, bacalah satu Ayatul Kursi. Maka segala kotoran, santau, sihir, pukau, ataupun nama dia, jin-jin syaitan yang menempel pada badan kita akan tercampak keluar semuanya. Banyak kebaikan dia. Ada seorang alim di Mubi Madinah mengatakan, siapa namanya, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dia mengatakan setiap kali kita pulang, bacalah Ayatul Kursi, nescaya keluarga dan jiran-jiran ini takkan kena kefakiran, dapat kebaikan banyak. Nampak tak tuan-tuan? Antara tempat yang tak boleh ditinggalkan Ayatul Kursi tadi saya katakan, sebelum keluar rumah sekali, ketika di luar rumah sekali, sebelum balik rumah sekali, setelah tiap-tiap lepas sembahyang fardu sekali, dan sebelum tidur sekali. Ayatul Kursi sangat powerful, sangat melindungi diri siapa yang bacanya. Ibu sekalian, jangan kita tinggalkan. Baik, apabila engkau bangun dari tidur, maka kerjakanlah seperti apa yang disebutkan dalam sebelum ini. Kekal olehmu mengikut tertib amalan yang telah disebutkan ini sehingga sampai ke akhir hayatmu. Apabila engkau merasa susah untuk mengekalkan tertib amalan ini, sabarlah engkau seperti sabarnya orang sakit menelan obat yang pahit kerana mengharapkan kesembuhan. Subhanallah, kita boleh buat sampai ke akhir hayat kita. Kata Imam Ghazali lagi, renungkanlah betapa pendeknya umurmu, walaupun engkau terpaksa hidup di dalam keadaan susah payah selama 100 tahun. Maka itu adalah masa yang dianggap singkat bila dibanding dengan kehidupanmu yang kekal abadi di negeri akhirat kelak. Engkau fikirkan betapa engkau boleh bersabar di dunia ini menahan derita dan kesusahan serta kehinaan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kerana hanya mengendaki kerehatan 20 tahun misalnya. Maka betapa engkau tidak sabar menahan sedikit kesusahan yang akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi yang tiada ada kesudahannya itu. Dan janganlah engkau mempanjangkan angan-anganmu nanti engkau akan merasa malas daripada berbuat ibadah. Bahkan hendaklah engkau berfikiran bahawa kematian itu sangat dekat sekali kepadamu. Subhanallah, tuan-tuan ibu sekalian. Ini perkara yang kita dapati bahawa apabila tidur kita menjadi ibadah, insya-Allah bila kita bangun daripada tidur itu, kita berazam menjadi orang yang banyak membuat kebaikan dan selalu berfikir umur kita pendek.
umur kita pendek, persediaan tu kena baik. Nah, urusan dunia kena settlekan. Tiap-tiap kali bangun tidur kita kena fikir. Sekali hutang piutang kita, hutang-hutang runcit kita kena selesaikan. Sekali hajat-hajat kita yang besar, umpamanya insya-Allah lepas selesai ujian COVID ini, kita bolehlah meneruskan perjalanan kita untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Itu satu persediaan urusan dunia yang kita kena settlekan. Kemudian hak-hak kita pada rakan-rakan kita, kerabat kita semua kita siapkan. Dan insya-Allah ini semua adalah satu persiapan untuk kita meninggalkan dunia. Tiap-tiap lepas bangun tidur, inilah fikiran kita sebenarnya. Apa lagi nak buat? Apa lagi urusan nak buat? Kita kena tulis urusan kita. Tuan-tuan ibu sekalian. Jadi, perkara berkaitan dengan adab-adab tidur begini. Sebelum tidur pun ada wiridnya, ada caranya. Bangun tidur pun fikirannya begitu. Masih lagi dalam keadaan untuk membuat kebanyak persediaan untuk meninggal dunia. Tuan-tuan ibu sekalian. Baik, tadi Imam Ghazali kata, kalaulah kita ni susah untuk mendirikan solat, susah untuk mendirikan banyak zikir dan adab tadi, ketahuilah sebenarnya kita ada satu namanya sifat malas, sifat berat. Dan sifat berat ini sebenarnya bila kita berzikir kepada Allah Ta'ala, sebagai contohnya kita istighfar kepada Allah Ta'ala dengan baik, maka sifat-sifatnya akan hilang daripada badan kita. Salah satu sebab kenapa orang Islam itu digalakkan membuat banyak sedekah, ganjaran. Bila kita sedekah, kita tahulah bila sedekah ni rezeki akan masuk banyak. Sebenarnya ada juga pandangan sebagai contohnya Imam Suharwardi. Kalau tak silap saya, dia berpandangan orang yang banyak berbuat kebajikan dalam Islam, orang-orang Islam mukmin ini membuat kebajikan, khususnya seperti sedekah umpamanya, selain daripada dapat ganjaran daripada Allah, dia akan dapat banyak semangat-semangat baru untuk ibadah. Bahkan orang yang banyak berbuat kebajikan ini, sedekahnya ikhlas umpamanya, maka Allah akan berikan dia hati yang baru untuk dibuat ibadah. Dia akan diberikan hati yang baru untuk beribadah. Jadi orang yang malas, berat, rasa nak solat, rasa nak beribadah, rasa nak buat persiapan tidur ni mudah je. Banyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala, kemudian cuba buat kebajikan di sisi Allah Ta'ala. Sedekah, kan? Sekarang nak sedekah pakai online bank pun boleh. Kita nak sedekah rakan kita, kita pula tahu akaun bank dia. Kita tengok dia macam susah je kan. Dia transfer lah duit sedikit. Dengan niat sedekah, dia pun tak tahu, dia pun tak check. Asal pergi ATM je ada duit. Dia kata, mana datang duit ni? Dia rupanya datang duit tu daripada kita. Itu sedekah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kita tengok ada rupanya daripada adik-adik kita, akibat COVID ni, dia hilang kerja. Abang kita, adik kita umpamanya, Allahu Akbar, dia hilang kerja pula, tak ada sumber kewangan yang kuat. Ada keluarga pula tu, ada anak bini. Maka kita pun transfer senyap dekat akaun dia. Dia pun tak tahu, asal cocok duit, dekat ATM ada duit. Ini semua satu perkara, kata Imam Suharwardi, yang Allah akan berikan ganjaran dan semangat-semangat baru untuk buat ibadah. Jadi kita lihat diri kita. Kalau nak baca wirid-wirid sebelum tidur ni rasa malas sangat, berat tu nak buat, Allah tak larat. Kemudian tak ada azan pula, nak semayang sunat yang banyak. Qobliyah tak ada, ba'diyah tak ada, duha tak ada. Setakat basic saja. Semayang tasbih pun jarang sangat, rasa berat. Semuanya rasa berat. Nak buka Quran rasa berat, maka dia istighfar banyak-banyak. Bintik hitam kat hati dia dah menebal lah tu. Istighfar banyak-banyak. Banyakkan sedekah, banyakkan berbuat ganjaran yang disebutkan oleh Allah Ta'ala itu, maka Allah akan berikan dia semangat-semangat yang baru. Mudah-mudahan inilah perbincangan yang sedikit yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Bagaimana Imam Ghazali meletakkan persediaan untuk tidur. Orang mukmin itu, tidurnya itu adalah tidur yang ibadah. Tidak seperti tidur yang bukan orang Islam. Kita tidur ada tertib kita, ada cara kita. Baring pun ada cara kita. Jadi inilah beberapa nukilan kajian Imam Ghazali daripada hadis-hadis Nabi SAW. Ada tuntutan daripada agama kita, bagaimana menjadi orang mukmin yang hatta tidur itu pun menjadi satu tidur yang beribadah. Tidur pun itu menjadi satu tidur yang ibadah. Jadi saya setakat ini dahulu, tuan-tuan ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tadi ada gangguan sedikit pada permulaan. InsyaAllah saya akan tingkatkan lagi, akan perlu diperbaiki lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, apa yang kita share pada pagi ini, dapatlah kita ubah diri kita daripada baik kepada lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umr, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizq, wa tawbatan qabla al maut, shahadatan inda al maut, maghfiratan ba'da al maut, wa 'afwan lil hisab, amanan min al adhab, nasiban min al jannah, wa rizqan nadhara ila wajhikal karim.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.